Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 3 atlet berbasikal trek negara termasuk Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang secara tidak rasmi layak ke Sukan Olimpik Paris Julai ini. Perkara itu disahkan Setiausaha Agung Persekutuan Berbasikal ASEAN ACF Datuk Amarjit Singgil. Dua lagi pelumba yang layak adalah Muhammad Shah Firdaus Sahrom dan Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri. Ini merupakan penampilan sulung di tamasya terbesar dunia buat Nurul Izzah Izzati jika dia berjaya memperoleh slot di Olimpik. Jelas Datuk Amarjit, Nurul Izzah secara tidak rasmi layak berdasarkan mata selepas berentak pada Piala Negara-Negara Union Cyclist International UCI di Kanada dan UCI akan mengeluarkan ranking terbaru. Tambahnya, jawatan kuasa Olimpik antarabangsa IOC akan menghantar senarai rasmi pada 22 April ini kepada semua jawatan kuasa Olimpik kebangsaan NOC. Setakat ini, atlet terjun veteran Rodic Leases, Nur Shazrin Muhammad Latif Pelayaran, Jonathan Wang menembak telah mengesahkan tempat di Paris. Turut tersenarai Ariana Nur Dania Muhammad Zahri memanah, Nur Aisyah Muhammad Zubir berbasikal lebuh raya dan Muhammad Anik Kasdan angkat berat. Piala Asia Bawah 23 2024, semua perlawanan saingan AFC yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei ini bakal menggunakan teknologi video bantuan pengadil VAR. Perkara itu disahkan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia AFC selain bakal menerapkan peraturan tambahan masa berdasarkan masa sebenar yang terhenti ketika perlawanan. Selain itu, AFC akan memperkenalkan peraturan untuk memberikan kad kuning dan merah atas pelbagai bentuk salah laku. Saingan AFC B23 tahun edisi 2024 ini disertai sebanyak 16 pasukan untuk bertanding. 3 pasukan akan layak secara automatik ke Sukan Olimpik 2024, manakala satu lagi pasukan akan bersaing dalam pusingan kalah mati. Skuad Harimau Malaya B23 kendalian Juan Torres Garrido terus fokus menjalankan latihan persiapan menentang Uzbekistan pada 17 April ini, diikuti dengan menentang Vietnam pada 20 April. Pasukan Kelantan Darul Naim FC KDN-FC membawa masuk 3 pemain import sekaligus melengkapkan skuad Liga Super untuk menghadapi musim 2024-25. 3 pemain berkenaan adalah Chadrak Lukombe Muzungo, David Ribera Viana dan Valduma Agustoti. Perkara itu diumumkan Presiden KDN-FC Rozi Muhammad menerusi satu hantaran di Facebook. Kesemua pemain baharu itu telah menandatangani kontrak selama semusim bersama Sang Kijang Emas. Beliau juga mengharapkan kehadiran mereka mampu memberi kesan bagi membantu pasukan menghadapi saingan musim ini yang lebih mencabar. Selain itu, ketua jurulatih bagi musim ini akan diumumkan dalam masa terdekat. KDN-FC telah mengatur beberapa perlawanan persahabatan bermula 17 April ini menentang Patani FC disusuli dengan pasukan Liga Super dan satu lagi aksi persahabatan antarabangsa melawan kelab dari Indonesia. Menjelang kejohanan 7-11 Asia Tenggara 2024 pada 2 hingga 3 Mei ini, Ketua Jurulatih Pasukan Rugby 7 sebelah lelaki kebangsaan Nik Safwan Ismadin Nikman optimis tempoh latihan yang singkat bukan alasan buat anak buahnya untuk tidak mempamerkan aksi cemerlang pada kejohanan berkenaan. Jelas Nik Safwan, satu perlawanan persahabatan dengan Singapura akan diadakan pada 20 April ini bagi menguji pasukannya. Dengan prestasi yang ditunjukkan semasa latihan, prestasi pemain-pemain menunjukkan satu impak yang positif dan saya rasa kita boleh memberikan satu target yang terbaik untuk pasukan pada tahun ini. Sebanyak 8 negara akan bersaing pada kejohanan itu, antaranya Singapura, Laos, Thailand, Indonesia dan Brunei. Edisi lalu, pasukan kebangsaan berjaya meraih naib johan apabila tumpas 14-17 di tangan pasukan Taiwan. Perkembangan Sukan Malaysia Sukma edisi ke-21, Persatuan Pelayaran Sarawak memaklumkan kawasan untuk sukan pelayaran akan diperluaskan termasuk penyediaan kawasan untuk atlet meletakkan kontena perahu layar mereka. Jelas Setiausaha Persatuan Rapunzel Anthony Jamo, setakat ini 50% persediaan telah dilakukan termasuk perbincangan dengan Jabatan Kerja Raya dan pemilik kawasan berkenaan. Apa-apa yang patut untuk yang akan dibuatkan di cakap ni tempat pertandingan ni lah, sebab tempat pertandingan kita ni luas, so
banyak benda yang kita dah come out with the plan. So cuma kita tunggu dari pihak atasan untuk go with the plan lah. Tambahnya, latihan atlet juga dilaksanakan sejak tahun lepas bagi meningkatkan kemahiran dan keyakinan mereka. Perkembangan Sukan Olimpik Paris 2024, Perancis telah menyediakan pelan alternatif bagi upacara pembukaan di Sungai Seine atas faktor keselamatan. Presidennya Emmanuel Macron berkata, ketegangan di Asia Barat dan Ukraine menyebabkan kerajaan meningkatkan amaran keselamatan ke tahap tertinggi. Menurut Macron, majlis perasmian pada 26 Julai itu melibatkan orang ramai di sekitar Sungai Seine di mana kira-kira 160 bot akan bertolak untuk perjalanan sejauh 6 km. Macron berkata upacara pembukaan boleh dialihkan dari Sungai Seine ke Stade de France sekiranya berlaku ancaman keselamatan. Namun memindahkan upacara dari Sungai Seine akan mencemarkan imej Paris selaku penganjur. Lebih 300,000 penonton dijangka hadir untuk majlis itu dengan 200,000 lagi akan menonton dari bangunan di sepanjang Seine. Suku akhir Liga Juara-Juara, Ketua Jurulatih Borussia Dortmund, Edin Terzic berkata pasukannya sudah bersedia menebus kekecewaan tewas 1-2 kepada Atletico Madrid pada aksi pertama. Jelas Terzic, kelebihan bermain di laman sendiri, pasukannya wajib membalas serangan bagi mengurangkan defisit agregat. Dortmund ketinggalan 1-2 di Madrid di mana kesilapan individu membolehkan Atletico mendahului 2-0 selepas 30 minit. Dortmund membalas dan Sebastian Haller menjaringkan gol untuk merapatkan defisit walaupun penyerang itu akan terlepas perlawanan timbal balik kerana kecederaan. Terzic mengharapkan sokongan penonton di Westfalenstadion yang mempunyai 80,000 tempat duduk dan terkenal dengan julukan Tembok Kuning Selatan. Bintang tenis Rafael Nadal kembali beraksi di terbuka Barcelona sebagai hadiah dan dia mahu menikmati setiap detik tahun terakhir dalam kerjanya. Walaupun melihat 2024 sebagai tahun terakhir sebagai pemain profesional, veteran itu tidak menetapkan sebarang tarikh akhir untuk bersara. Nadal yang terlepas hampir keseluruhan musim 2023 akan menentang pemain Itali Fabio Cobolli dalam pusingan pertama di gelanggang tengah di Barcelona. Pemenang Grand Slam 22 kali itu tidak bermain dalam perlawanan jelajah ATP sejak Januari lalu selepas kecederaan pinggul kembali menghantuinya di Brisbane International. Pemain berusia 37 tahun itu menarik diri daripada Monte Carlo Masters awal April dan berharap untuk bersaing di Roland Garros pada Mei di mana dia merekodkan kejuaraan kali ke-14. Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.